Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bertemu kembali kita dalam subjek fizik tingkatan 4 KSSM. Okey, jom kita belajar bersama Cikgu Najwa dalam bab yang kedua, daya dan gerakan 1. Okey, kali ini bagi subtopik 2.6 daya. Okey, subtopik 2.6 daya. Okey, standard pembelajaran untuk subtopik kali ini adalah murid boleh mendefinisikan daya sebagai kadar perubahan momentum. Dan seterusnya, menyelesaikan masalah melibatkan rumus F sama dengan MA. Okey, dua standard pembelajaran sahaja untuk subtopik 2.6 daya. Jom subscribe dulu Cikgu Najwa Channel sebelum kita meneruskan pembelajaran pada kali ini bagi yang belum subscribe. Terima kasih kerana subscribe Cikgu Najwa Channel. Jom kita mulakan pembelajaran subtopik 2.6 daya. Apakah itu daya? What is mean by force? Okey, cuba lihat di sekeliling kita. Okey, banyak aktiviti dalam kehidupan harian yang melibatkan daya. Okey, perhatikan seorang kanak-kanak ini meniting bola. Okey, dia menggunakan lutut dan juga pehanya untuk membolehkan bola itu ditinting, dimainkan di atas peha, dilantun di atas peha. Okey, kanak-kanak ini menggunakan lutut dan peha tersebut untuk mengubah arah gerakan bola tersebut. Okey, mungkin juga ia menggunakan tangan untuk menghentikan bola itu. Semua aktiviti ini melibatkan satu kuantiti fizik iaitu daya. Sebenarnya daya tidak dapat dilihat ataupun dirasa. Apa yang dapat dilihat dan dirasa ialah kesan daya. Jadi situasi kanak-kanak ini bermain bola, ianya memulakan gerakan, mengubah arah gerakan dan menghentikan bola tersebut. Jadi, daya yang digunakan oleh kanak-kanak ini boleh mengubah keadaan gerakan sesuatu objek. Jadi, secara amnya, daya adalah satu tindakan yang boleh mengubah keadaan rehat ataupun gerakan sesuatu objek pada satu garis lurus. Kita scan QR code yang disediakan dalam buku teks untuk imbas kembali daya dan gerakan yang terdapat dalam buku teks muka surat 64. Jom kita perhatikan apakah yang terkandung dalam QR code tersebut. Ianya berkaitan dengan daya dan gerakan. Jom kita sama-sama bincangkan. Hasil daripada paparan scan QR code tadi, kita dapat bincangkan bahawa contohnya, semua objek jatuh ke tanah kerana wujudnya daya graviti. Okey, objek jatuh ke tanah contohnya air terjun ataupun buah-buahan gugur ke tanah ataupun apabila kita lambungkan bola ke atas, ia akan turun ke tanah semula kerana wujudnya daya graviti, iaitu tarikan bumi ke atas semua objek. Okey, seterusnya, daya graviti menyebabkan semua objek mempunyai berat, iaitu magnitud daya graviti yang dikenakan ke atas suatu objek. Okey, semua objek di bumi ini mempunyai berat masing-masing. Okey, selanjutnya, terdapat juga di sekeliling kita iaitu daya normal, iaitu daya yang merujuk kepada komponen daya yang bersudut tegak. Okey, bersudut tegak dengan permukaan yang bersentuhan yang dikenakan ke atas sesuatu objek. Okey, contohnya objek pegun berada di atas meja.
terdapat daya yang bertindak ke atas objek tersebut iaitu daya yang normal ke atas manakala daya graviti ke bawah menyebabkan suatu objek tersebut pegung di atas sesuatu permukaan. Okey, seterusnya contohnya apabila kita menulis, kita akan terasa kita bersentuhan ya dengan permukaan kertas. Iaitu apabila dua permukaan saling bersentuhan antara satu sama lain. Contohnya antara tangan dengan kertas dan juga pen. Okey, terdapat daya geseran iaitu daya yang menentang pergerakan objek akan dihasilkan. Contohnya apabila kita menulis, tangan kita akan bergerak ke satu arah, manakala daya geseran akan menentang pergerakan objek yang dihasilkan. Seterusnya, contohnya, apabila kita main alat memanah, busur pemanah tersebut mempunyai daya elastik. Daya elastik ni merujuk kepada daya yang membolehkan sesuatu objek untuk kembali kepada bentuk asalnya selepas diregangkan ataupun dimampatkan. Contohnya di rumah kita ada buaian baby, kan? Contohnya ada buaian adik-adik. Apabila kita ayunkan, dia akan spring dia tu akan kembali kepada bentuk asal kerana ianya mempunyai daya elastik. Seterusnya satu lagi berkaitan dengan kapal yang terapung. Ianya terapung kerana terdapat daya apungan iaitu daya yang bertindak ke atas objek yang terendam di dalam air dan ianya mengarah ke atas. Terdapat daya apungan yang menolak kapal sehingga ianya terapung di permukaan air. Perhatikan pelbagai situasi di sekeliling kita. Contohnya, seorang pekerja mengenakan suatu daya ke atas suatu kereta sorong yang mempunyai tanah berjisim M dengan keadaan gerakan kereta sorong tersebut bergerak dengan suatu pecutan A. Jadi apabila contohnya kita mengetahui jisim tanah tersebut dan kita tahu berapakah daya yang dikenakan, kita akan boleh kira pecutan. Ataupun kita tahu pecutan dan kita tahu berapakah jisim pasir ataupun tanah ini, jadi kita tahu berapakah daya yang digunakan oleh pekerja tersebut untuk menggerakkan tanah dalam proses pekerjaan mereka. Berdasarkan kepada situasi pekerja yang menolak kereta sorong dengan suatu daya F pada kereta sorong dengan tanah di dalamnya berjisim M dan ianya bergerak dengan suatu pecutan A, kita boleh lakukan aktiviti dalam makmal seperti contoh aktiviti 2.13 dalam buku teks muka surat 64. Aktiviti ini bertujuan untuk menjana idea mengenai hubungan di antara daya dengan pecutan serta jisim dengan pecutan. Jom kita lihat aktiviti yang pertama, iaitu A untuk mengkaji hubungan di antara daya dengan pecutan bagi jisim yang tetap. Alat radas yang digunakan adalah jangka masa detik disambungkan dengan bekalan kuasa arus ulang alik. Seterusnya, landasan yang terpampas geseran diapitkan pada kaki retort. Seterusnya, troli kita gerakkan di atas landasan terpampas geseran. Bahan yang digunakan adalah pita detik. Seterusnya, pita selofon untuk melekatkan pita detik ni pada troli yang dilalukan melalui jangka masa detik. Seterusnya, yang penting adalah
tali kenyal. Okey, dengan gelang yang diikat pada setiap hujung. Okey, cara untuk melakukan aktiviti ini adalah yang pertama, sediakan radar seperti gambar rajah. Seterusnya, hidupkan jangka masa detik dan tarik troli ke bawah. Okey, dengan seutas tali kenyal yang mewakili 1 unit daya. Seterusnya, hitungkan pecutan troli daripada carta pita detik yang diperoleh tadi dan catatkan dalam jadual. Okey. Daripada pita detik, kita dapat kira dan catatkan halaju awal U, halaju akhir V, masa yang diambil dalam gerakan tersebut T dan kira serta catatkan pecutan A bagi 1 tali kenyal tadi. Seterusnya, ulang lagi langkah tadi dengan menggunakan 2 tali kenyal dan 3 tali kenyal masing-masing diregangkan kepada panjang yang sama seperti langkah menggunakan 1 tali kenyal tadi. Okey, untuk setiap 1, 2 dan 3 tali kenyal, cara yang sama, kira dan catat U, V, T dan A. Seterusnya, plotkan graf pecutan A melawan daya F. Okey, jika kita buat aktiviti ini dengan betul dan tepat, kita akan dapat graf A melawan F-nya dengan hubungan A berkadar, A berkadar terus dengan daya F. Okey, pecutan A berkadar terus dengan daya F. Okey, seterusnya aktiviti B untuk mengkaji hubungan di antara jisim dengan pecutan bagi daya yang tetap. Okey, alat radas yang digunakan adalah seperti aktiviti A tadi. Okey, kecuali dalam aktiviti B menggunakan bilangan troli yang berbeza. Okey, bilangan tali kenyal adalah sama, iaitu kita gunakan 2 tali kenyal yang ditarik dan diregangkan secara bersama-sama. Okey, ulang langkah seperti aktiviti A tadi. Yang pertamanya, mulakan dengan sebuah troli ditarik menggunakan 2 utas tali kenyal yang diregangkan bersama-sama tadi. Seterusnya, ulang lagi dengan menggunakan 2 buah troli dan yang terakhir, ulang lagi dengan 3 buah troli. Seterusnya, daripada pita detik yang diperoleh, hitungkan pecutan daripada pita detik tersebut dan catatkan dalam jadual. Okey, troli yang digunakan, bilangan troli yang digunakan mewakilkan sebagai jisim M. Manakala 2 tali kenyal tadi yang digunakan adalah tetap mewakili daya F yang tetap. Okey, seterusnya pita detik yang dilekatkan pada troli tersebut akan dapat menentukan berapakah nilai pecutan troli tersebut. Okey, jadi apabila ulangan bilangan troli ni, maksudnya di sini 1 troli mewakili M, 2 troli mewakili 2M, 3 troli 3M. Okey, dari sini untuk jisim, seterusnya daripada pita detik kita dapat kira pecutan. Sebelum tu, untuk kira pecutan, kita tentukan dulu, kira dan catat dulu nilai halaju awal U, halaju akhir V dan seterusnya nilai T masa yang diambil. Seterusnya kita tentukan nilai pecutan A. Okey, seterusnya. Dah dapat nilai dalam jadual, kita plotkan graf A melawan songsangan M, songsangan jisim. Okey, jika kita buat eksperimen ini dengan baik dan tepat, kita akan dapat graf untuk A melawan 1/M. Kita akan dapat hubungan graf tersebut adalah pecutan A berkadar
Ya, bagus Pecutan A berkadar terus dengan songsangan jisim. Ataupun pecutan A berkadar terus dengan 1/m, 1 jisim. Ataupun kita boleh baca juga untuk graf ini iaitu A berkadar terus dengan 1/m ataupun A berkadar songsang dengan M. Okey, pecutan berkadar songsang dengan jisim. Keputusan aktiviti 2.13 menunjukkan bahawa pecutan suatu objek bergantung pada daya yang dikenakan dan jisim objek itu. Kita tengok balik graf daripada aktiviti A tadi menunjukkan graf pecutan daya. Di sini pecutan berkadar terus dengan daya yang dikenakan apabila jisim objek itu malar. Seperti yang telah kita pelajari, pecutan simbolnya adalah A. Apabila kita tulis berkadar terus, simbolnya alfa. Pecutan berkadar terus dengan daya. Daya simbolnya F. Apabila jisim M tersebut adalah malar. Jadi, kita tulis dalam bentuk simbol kuantiti, kita akan dapat A berkadar terus dengan F apabila M-nya adalah malar. Seterusnya, aktiviti B menunjukkan graf pecutan songsangan jisim. Pecutan berkadar songsang dengan jisim objek apabila daya yang malar dikenakan. Pecutan simbolnya A berkadar songsang dengan jisim. Jadi A berkadar songsang dengan jisim apabila daya F yang malar dikenakan. Daya yang malar, daya yang tetap ataupun yang sama dikenakan. Apabila kita tulis dalam bentuk simbol kuantiti, kita akan dapat A berkadar songsang dengan M apabila F malar. Seterusnya, kita gabungkan kedua-dua hubungan ini. Kita akan dapat satu keadaan di mana A berkadar terus dengan daya dan berkadar songsang dengan jisim. Apabila kita bawa F-nya ke depan, kita akan dapat F berkadar terus dengan MA. F berkadar terus dengan MA. Hubungan di antara daya F, jisim M dan pecutan A bagi suatu objek yang bergerak ialah F berkadar terus dengan MA. Seperti yang telah dipelajari dalam gerakan linear, A pecutan formulanya adalah V tolak U bahagikan dengan T. Jadi kita gantikan V tolak U bagi T dalam persamaan. Seterusnya, kita darabkan dengan M. Jadi, kita akan dapat MV tolak MU bahagikan dengan T. Imbas kembali apa yang telah dipelajari. MV tolak MU adalah perubahan momentum. Manakala MV tolak MU bahagikan dengan T, ianya adalah kadar perubahan momentum. Jadi, keadaan ini ataupun ungkapan ini adalah berkaitan dengan hukum gerakan Newton yang kedua. Hukum gerakan Newton kedua menyatakan bahawa kadar perubahan momentum berkadar terus dengan daya dan bertindak pada arah tindakan daya dengan hubungannya F berkadar terus dengan MA. Apabila kita nak tukar simbol berkadar terus kepada simbol sama dengan, kita kena letakkan satu pemalar. Pemalar ini sebagai K. Jadi kita letakkan KMA. So kita akan dapat hubungannya F sama dengan KMA. Seterusnya, unit SI bagi daya ialah Newton. Simbolnya N. Di sini bermaksud 1 Newton adalah daya yang menghasilkan pecutan 1 meter sesaat-sesaat
apabila bertindak ke atas jisim 1 kilogram. Jadi kita gantikan dalam persamaan tadi, F sama dengan kMA. F 1 Newton, K darabkan dengan 1 kilogram jisimnya dan A 1 meter sesaat. Dan kita buat operasi matematik, kita akan dapat K sama dengan 1. Bila K sama dengan 1, jika kita masukkan dalam persamaan F sama dengan kMA, kita akan dapat F sama dengan MA. Daya sama dengan hasil darab jisim dengan pecutan. Seterusnya, penyelesaian masalah yang melibatkan rumus F sama dengan MA. Okey, kita lihat contoh 1. Seorang pekerja menarik satu beban berjisim 80 kg di sepanjang suatu permukaan mengufuk dengan daya 160 Newton. Jika permukaan itu adalah licin dan tiada rintangan lain yang menentang gerakan beban, berapakah pecutan beban itu? Okey, jom kita selesaikan sama-sama. Okey, yang pertama untuk selesaikan soalan sebegini, kita senaraikan dulu maklumat yang diberikan dengan simbol. Okey. Kita lihat maklumat yang diberi, iaitu yang pertama, jisim 80 kg. So, jisim simbolnya M. Nilai jisim adalah 80 kilogram. Seterusnya, maklumat yang kedua iaitu daya 160 Newton. Daya simbolnya F sama dengan 160 Newton. Okey, apa yang nak dicari dalam soalan ini? Berapakah pecutan? Pecutan simbolnya pecutan simbolnya A. So, berapakah A? Okey, bila dah kita senaraikan semua maklumat yang diberikan dengan simbol, langkah seterusnya, kenal pasti dan tulis rumus yang kita gunakan. Okey, apakah rumus yang kita nak gunakan dalam soalan ni yang berkaitan dengan M, F dan A? Kita gunakan formula ataupun rumus F sama dengan M, A. Jadi kita gantikan nilai. F yang diberi tadi 160 Newton sama dengan jisim 80 kilogram. Okey, 80. A-nya, tak tahu kan kita nak carikan. So, kita tuliskan A. Okey. Bila dah dapat macam ni, kita selesaikan secara matematik. Iaitu A sama dengan 160 bahagikan dengan 80. Okey, kita tekan kalkulator. Kita dapat A sama dengan 2 meter saat negatif 2. Okey, jangan lupa ya, tuliskan unit yang betul. Jadi, 2 meter sesaat untuk kuantiti pecutan. Seterusnya, kita lihat contoh yang kedua. Okey, contohnya sebuah kereta berjisim 1200 kg bergerak dengan halaju 30 meter per saat. Apabila brek kereta ditekan, kereta itu berhenti dalam masa 5 saat. Hitungkan daya yang dikenakan pada brek kereta itu. Okey, jom kita selesaikan sama-sama. Pertamanya, kita senaraikan dulu maklumat yang diberi. Okey, kita lihat maklumat apakah yang diberikan dalam soalan ini. Okey, pertamanya, kereta tersebut berjisim 1200 kg. Jisim kereta itu M diberi 1200 kg. Halaju. Kita lihat halaju, lepas tu kereta tu berhenti. Jadi halaju di depannya ni, yang 30 ni adalah U, halaju awal.
Apabila kereta itu berhenti, seterusnya, yang ini V. Apabila berhenti, lajunya adalah sifar. Okay, jadi U adalah 30 meter per saat. V adalah 0 meter per saat. Dalam masa T sama dengan 5 saat. Seterusnya yang nak dikira dalam soalan ni adalah daya. F-nya berapa? Okey, seterusnya. Kita dah tahu tadi untuk kira F, kita guna F sama dengan MA. Tapi A tak tahu kan? Ingat balik formula tadi, yang A kita gunakan dalam gerakan linear iaitu A sama dengan V tolak U bahagikan dengan T. Okay, gantikan nilai A sama dengan V iaitu 0. Tadi berhenti. Tolakkan dengan 30. Bahagikan dengan jumlah T-nya adalah 5. So, kita selesaikan. Kita akan dapat A sama dengan negatif 6 meter saat negatif 2. Dah dapat A, masukkan dalam persamaan. F sama dengan MA. Kita nak kira daya kan? F berapa kan? Okay, so F sama dengan M-nya tadi 1200 darabkan dengan A negatif 6. Okay, kita darabkan, tekan kalkulator hati-hati, dapat jumlahnya negatif 7200 Newton. Oh, dia ada negatif. Apa maksud negatif ni? Maksud negatif ni adalah menunjukkan daya bertindak pada arah yang bertentangan dengan arah gerakan kereta. Jadi, daya F-nya adalah negatif 7200 Newton. Okay, kesimpulannya, konsep penting untuk subtopik kali ini bagi daya iaitu apakah takrifan untuk daya? Apakah maksud daya? Daya ialah kadar perubahan momentum. Okay, jadi daripada takrifan ini kita dapat buat hubungan bahawa F sama dengan MV tolak MU bahagikan dengan T. Okay, kita semua sudah maklum bahawa V tolak U bahagikan dengan T adalah bersamaan dengan A, iaitu formula pecutan. Okay, pecutan sama dengan halaju akhir tolak halaju awal bahagikan dengan masa. Jadi, A ni kita gantikannya dalam formula kadar perubahan momentum. So, kita akan dapat formula yang lebih simple iaitu F sama dengan MA. Di mana F adalah force, iaitu daya. M adalah mass, iaitu jisim. Dan A ialah, acceleration, iaitu pecutan. Jadi formula ringkas untuk daya ialah F sama dengan MA, iaitu daya sama dengan jisim darabkan dengan pecutan. Okey, seterusnya, apakah unit bagi daya? Unit bagi daya, unit SI bagi daya ialah Newton. Dengan simbolnya iaitu N besar. Okey, Newton adalah unit bagi daya, unit SI bagi daya dengan nama khasnya Newton. Okey, kita boleh juga tulis unit daya dengan unit asasnya. Okey, iaitu kilogram meter saat negatif 2. Tetapi biasanya kita tulis jawapan yang berkaitan dengan daya, kita tulis unit Newton. Okey. Jadi secara kesimpulannya, daya adalah kadar perubahan momentum. Formulanya adalah simple sahaja iaitu F sama dengan MA. Dan unit SI bagi daya adalah Newton.
Okey, sebagai pengukuhan dalam subtopik 2.6 berkaitan dengan daya, selesaikan latihan formatif 2.6 daripada buku teks buku surat 66. Okey, selesaikan soalan nombor 1 dan 2 sahaja. Okey, selesaikan ya. Okey, sampai setakat ini dulu untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton video sehingga ke penghujung pengajaran. Okey, terima kasih sekali lagi kerana like, komen, share dan juga subscribe Cikgu Najwa Channel. Okey, jangan lupa tekan loceng notifikasi untuk mendapatkan makluman tentang video-video yang terbaru. Okey, yakinlah bahawa anda adalah pelajar fizik yang cemerlang. Okey, terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Bye-bye.